Dia kata kat Nabi, faqultu lahu inna lasna na'buduhu. Kami tak pernah pun mengangkat, menjadikan padri kami sebagai Tuhan. Macam mana Tuan hamba kata kami menyembah padri? Dia pakai salib tu semua rekaan padri, tuan-tuan. Bukan ada kaitan Nabi Isa mana duk ajak tu. Tak apa, Nabi kata. Nabi tanya, tidakkah ketika mana padri kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu turut mengharamkannya? Dan ketika mana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu juga turut menghalalkannya. Faqultu bala. Aku berkata kepada Muhammad, yang ni betul kami main ikut. Qala fatilka ibadatuhum. Sabda Nabi, Adi, itulah maksudku kamu mengangkat padri sebagai Tuhan. Hukumnya syirik muslimat, batal iman dan Islam. Walaupun yang menggubal undang-undang halal haram tu PhD, bidang hadis ke, bidang syariah ke, kalau mereka meminda, mereka sudah mengambil alih tugas Tuhan, berlagak seperti Tuhan. Kita pula pi terima, pi amal, rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus muka surat 266. Adapun maksud mengangkat ulama pendeta sebagai Tuhan ialah apabila ulama atau pendeta mereka menggubal undang-undang yang bercanggah dengan kitab Allah. Di dalam suratul Anfal, surah yang ke-8 pada ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita semua tentang musibah, tentang malapetaka, bala bencana yang akan menimpa umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan takutlah kamu, kata Allah. Takut tentang apa? Musibah, fitnah, malapetaka, ujian yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua secara umum. Dan ketahuilah sesungguhnya azabku, kata Allah, amat pedih sekali. Kita tengok bagaimana negara kita diuji tahun lepas. Bermula dengan negeri Kedah, kena kepala ayam baru pagi. Selang tak berapa lama kena apa pula? Kepala bapak pula. Berapa negeri dalam Malaysia ni yang dilanda banjir. Tu tuan-tuan. Kita kena sedar ni. Itu pun ada yang tak percaya. Banjir besar yang melanda negara kita tak ada kaitan dengan bala Allah. Dia boleh kata macam tu. Tadi saya bermalam di Matin. Tadi bilik saya tu banyak kitab-kitab agama. Alhamdulillah saya tengok sebuah hadis, walaupun tak apa lagi lah, tapi hadis ni boleh relate, boleh kait dengan ayat Quran. Nabi tak mengaku umat sesiapa yang tidak menerima qada qadar Allah. Jangan main-main. Banjir besar ni tuan-tuan, atau apa sahaja yang menimpa ke atas diri kita ke atas bumi Allah Ta'ala ni, semua telah ditentukan oleh Allah dari azali lagi. Dan dia ada seorang hamba Allah ni, dia tulis dalam kitab. Dia kata para asatizah, ustaz-ustaz ni tak payahlah kaitkan banjir besar itu dengan bala Allah. Tu dia.
Dia kata ini semua yang berlaku adalah masalah dia kait dengan geografi. Contoh kitab apa dia tulis? Kitab Facebook. Aku kalau jumpa dia ni Hamid, tengok surah 57, surah Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin bil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tu ayat. Surah Hadid ni surah selepas Al-Waqi'ah, sebelum surah Mujadalah. Al-Waqi'ah surah 56, 57 Hadid, 58 surah Mujadalah. Ayat 22 saudara Hadid. Ingat elok. Allah berfirman, apa-apa musibah yang menimpa ke atas muka bumi ini atau menimpa diri kamu, kesemuanya telah tertulis di sisi Allah. Tuan-tuan pernah dengar nama Tuan Guru, almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa tak? Dia tak pernah main sini no. Orang Perlis awak tak jemput empat ruginya Mualim Sa'u. Belajar di Mekah 12 tahun. Alim bidang tauhid, alim dalam segala bidang lah. Kita tak alim pasal pergi Mekah 12 hari. Tu kadang-kadang kena kencing dengan travel lah. Kan? Saya travel bawa orang kalau kencing aku cukup sakit hati. Hang buat kerja elok tapi panggil tak elok. Jangan dia buat nanya kat orang tak bagus macam tu. Beliau menghuraikan pengertian qada dan qadar. Saya ikut sampai 6 tahun juga lah. Bila Tuan Guru bertandang di kawasan kami, saya hadir lah. Saya mula mengenali beliau sewaktu saya duduk di Pondok Lanai. Bukan di Pondok Polis yang tuku nak mau pergi. Kan? Pondok Lanai. Dia berkata, jom kita dengar Tuan Guru Haji Saleh Musa. Oh, hebat. Qada ni ketentuan dari azali. Itu makna qada. Sebelum Allah menjadikan sesuatu perkara, Allah dah buat siap dah. Contoh abang, macam saya. Bila saya akan dilahirkan ke alam dunia ni, Allah tulis siap lah. Jangan lupa saya abang tarikh lah, 10 bulan 12. Jadi tahun ni hantar WhatsApp happy birthday to you. Hadi jangan lupa. Tahun tak ingat tahun berapa lahir. 74 ke 84 tu orang tu. Nak pergi nampak muda. Kemudian apabila saya lahir ke alam dunia ini, Allah melaksanakan qadarnya. Ketentuan dari azali kini sudah berjalan setiap hari. Lahir 10 bulan 12, kemudian duduk di mana, belajar di mana, siapa ibu bapaknya, kahwin dengan siapa, anak berapa orang, cucu berapa ramai, buat kerja apa. Tu qadar. Sama ayat Quran tadi. Allah sebut apa-apa musibah yang menimpa ke atas muka bumi dan juga ke atas diri kamu, ianya tertulis di dalam kitab. Lauh mahfuz lah, tulis siap lah. Bukan mahfuz Umar tu lain. Nampaknya silap lah. Yang tu sekuntum mawar merah. Tak ada kerja pergi menyanyi dalam hutan. Lepas tu kan nak petai, pening. Dan gak baik ni dia jadi tak tahu hala tuan-tuan. Apa tak percaya. Buka atas surah Al-Fatah, surah ke-48 ayat 10. Dia makan diri tu. Kalau tak percaya dengan Quran, nak percaya dengan apa hebat. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan Nabi menyatakan inna asdaqal hadith kitabullah
Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Hadis Muslim. Al-Quran pula, wa man asdaqu minallahi haditha. An-Nisa ayat 87. Tuhan sabar kita. Dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataan aku? Tadi. Kena yakin tuan-tuan. Dia boleh kata jangan duk kait musibah ni dengan bala Allah. Itu ayat Quran kata tadi. Apa yang menimpa ke atas muka bumi dan ke atas diri kamu, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab sebelum kami menjadikan ianya. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Hadid, surah 57 ayat 22. Jadi saya jumpa tadi hadis, kalau tak silap Abu Daud duduk dalam bilik tu seorang-seorang kan. Kita jenis warak, bukan nak banyak tidur nak baca kitab lah kan. Yalah, aku tidur 4 jam hari ni. Buat jamak saya sakit kepala pula hari ni saya tok tu. Mangkit asal sebelum nak mandi tu duduk tengok. Ada hadis Nabi tak mengaku umat. Sesiapa yang tidak menerima takdir qada qadar Allah. Bila Nabi tak mengaku umat, nak masuk syurga macam mana? Yang hanya mampu memberi syafaat Nabi seorang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah dia tak mengaku umat, macam mana nak dapat? Nak pergi jumpa Nabi mana? Kan? Jadi benda ni kena terima tuan-tuan. Jadi kembali pada ayat tadi, Allah bagi peringatan sebagai amaran, dan takutlah kamu akan musibah, fitnah, ujian, malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua. Macam banjir besar tu lah. Sahabat saya dulu belajar di Yaman, rumah dia nampak bumbung kan. Anak saya pergi Pahang, anak saya pergi Selangor, dia kata, abah, syukurlah Allah tak uji kita punya. Sampai tak ada apa lah. Semua barang dalam rumah tu semua musnah. Itu Tuhan sebut. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Dan Allah kata, dan ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih sekali. Jadi malam ni saya nak bahas sedikit. Tak tahulah saya bercakap ke tak, tapi kalau cakap tak apalah, ulang bila tuan-tuan kan ingat sangat. Saya nak bercakap tentang kehancuran umat. Bagaimana dan kenapa sesuatu bangsa itu hancur kehidupan mereka. Kita tengok negara kita sudah lah bang, menuju ke arah tu, berebut nak jadi pemimpin sampai kunyit meluat. Siapa mereka berebut? Ada lagi. Kita baca Quran, kita baca hadis, bukan nak sembang kari. Faham? Cuma nak tanya, oleh ni ada tak kedai yang depa masak panas-panas gulai? Tak ada. Koman sepanas. Hak panas-panas tu kita pergi masak, dia masak panas-panas kita makan lah. Goreng panas-panas ada lah. Itu kalau macam tu saya kena pergi Langkawi lah lagi. Langkawi ada, sedap tu. Apakah faktor, apakah punca yang menyebabkan sesuatu bangsa itu hancur? Banyak faktor. Beberapa sudah. Pertama sekali ingat ni, pertama sekali ialah kerana kemewahan. Kerana kemewahan. Allah berfirman. Tadi saya dengar waktu semayang tadi, semayang sunat, ada telefon bunyi, tolong silent sikit. Saya memang saya silent pun. Tak payah off lah, silent je. Kemewahan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-16, muka surat 678, kitab rujukan tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran jabatan Perdana Menteri. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryah
amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Yang bermaksud, dan apabila kami kendaki, kata Allah, untuk menghancurkan sesebuah negeri atau negara, kami perintahkan kepada yakni orang-orang yang hidup bersenang lenang, berkehidupan mewah. Siapa mereka? Tak lagi tafsir dah. Tetapi mereka ini fasik, derhaka, tidak taat kepada perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan mereka? Ada sebab, tak lagi jawab. Karena mereka fasik, maka berhaklah Allah menunaikan, melaksanakan ancamannya. Dan ketika itu aku hancurkan mereka ini sehancur-hancurnya. Tuan dengar elok. Yang hidup bersenang lenang dan berkehidupan mewah di dunia ini, di mana-mana pun, dua golongan. Pertama, pemimpin. Yang kedua, orang-orang terkemuka. Orang yang ada title. Mereka ada link dengan pemimpin. Mereka ni lah tuan-tuan yang hidup bersenang lenang. Pemimpin ada kuasa. Orang-orang terkemuka ni ada wang ringgit. Pemimpin ada pengaruh. Inilah yang menyebabkan sesebuah negeri, negara atau satu bangsa hancur. Apabila kedua-dua golongan ini hidup bersenang lenang dengan mengambil kesempatan membolak kekayaan dalam negeri atau negara yang mereka pimpin. Ada Ustaz, ada Syekh, ada. Hadis pula kita baca. Hampa ingat cerai sangat, tak boleh baca hadis. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Tadi ayat Quran, yang ni hadis riwayat Ad-Dailami. Dan apabila Allah kendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, sesuatu kaum tersebut, bangsa tersebut dipimpin oleh pemimpin yang hidup bermewah-mewah dengan harta milik rakyat. Faham Pak Di? Hak saya duk cerita ni Pak Di bukan di Malaysia lah. Di negara Mali, Afrika Selatan. Dalam negara Mali itu terdapat satu tempat yang bernama Timbuktu. Sebelah Timbuktu, Tikam Batu. Itulah mereka. Simak apa tak pergi gelak kan aku buat lawak kan. Dah lah aku mejuk. Wah, roh apa yang tak nak gelak langsung. Itu cerita dia abang. Cara Allah nak menghancurkan sesuatu bangsa, umat, negeri atau negara. Negeri-negara tersebut dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang suka mengambil kesempatan membina kekayaan. Mana dari Quran Ustaz? Apa kaya jubah serban ni? Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22. Kitab rujukan Tafsir Ish Zainuddin Hamidi, muka surat 748. Allah berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Maksudnya, apakah sekiranya kamu berkuasa? Itu dia. Bila hang dapat kuasa, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Bagaimana tuan-tuan yang dikatakan penguasa-penguasa yang melakukan kerosakan di atas muka bumi? Contoh, apabila mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Rosakan tak? Ya tak? Arak judi haram, bagi lesen jadi apa? Halam. Itu kerosakan. Faham? Allah berfirman dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 59, muka surat 487, tafsir pimpinan Ar-Rahman.
Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala qul Allah adina lakum am 'alallahi taftaru. Muhammad, apakah kamu tidak melihat rezeki yang kuturunkan kepada kamu? Lalu ada sebahagian di kalangan umat kamu, kita ni manusia ni, yang menentukan yang mana haram, yang mana halal. Kan? Arak judi bagi lesen, dia tukar. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan. Ini kerosakan. Adakah Allah mengizinkan mereka berbuat sedemikian, atau mereka mengadakan dusta terhadap Allah? Surah Yunus surah ke-10 ayat 59. Kalau baca hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, sesiapa yang meminda mengubah undang-undang ketentuan Allah, syirik, tuan-tuan. Ini kisah apa? Kisah Adi bin Hatim masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak memeluk agama Islam. Dia pakai salib. Kan? Dia masuk, dia terdengar Nabi membaca surah ke-9 At-Taubah ayat 31. Sila rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 266. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah faqultu lahu inna lasna na'buduhu qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Maksudnya betul ke saya sebut? Macam tak betul. Betul lah, kira betul. Dia kata kat Nabi, faqultu lahu inna lasna na'buduhu, kami tak pernah pun mengangkat, menjadikan padri kami sebagai Tuhan. Macam mana Tuan hamba kata kami menyembah padri? Dia pakai salib tu, semua rekaan padri, tuan-tuan. Bukan ada kaitan Nabi Isa mana duk ajak ni tu. Tak apa, Nabi kata. Nabi tanya, tidakkah ketika mana padri kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu turut mengharamkannya? Dan ketika mana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu juga turut menghalalkannya. Faqultu bala, aku berkata kepada Muhammad, yang ni betul kami main ikut. Qala fatilka ibadatuhum. Sabda Nabi, Adi, itulah maksudku kamu mengangkat padri sebagai Tuhan. Hukumnya syirik muslimat, batal iman dan Islam. Walaupun yang menggubal undang-undang halal haram tu PhD, bidang hadis ke, bidang syariah ke, kalau mereka meminda, mereka sudah mengambil alih tugas Tuhan, berlagak seperti Tuhan. Kita pula pi terima, pi amal, rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 266. Adapun maksud mengangkat ulama, pendeta sebagai Tuhan ialah apabila ulama atau pendeta mereka menggubal undang-undang yang bercanggah dengan kitab Allah. Faham tuan? Faham tak ni? Belah kiri tak faham. Mai duduk belah kanan. Faham ni? Faham? Faham Muslimat? Itulah syirik. Batal iman dan Islam. Mereka tak baca hadiah Ahmad dan Tirmizi ni. Kalau tak salah saya, hadis ni saya bertemu hadis ni dalam kitab Tauhid, tapi saya tak nak masa nak check balik. Kitab Tauhid tu kitab karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tak Muhammad Abdul Wahab Wahbi ya. Tapi Wahbi tak baca hadis ni, tu aku pelik duk sibuk dengan benda remeh-temeh ya. Ini soal akidah oi.
Aku bagi dalil Quran At-Taubah 31. Boleh bagi lagi satu, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Asy-Syura surah ke-42 ayat 21. Saya bawa dalil hadis Imam Ahmad Tirmizi tadi. Itulah syirik tuan-tuan. Dia nak batal iman dan Islam tu haji mudah ya. Tak payah tukar agama, tak payah pikul. Terima amal undang-undang ciptaan manusia illa pocik yang neraka cik. Cik tu ayat syirik. Faham tak? Ni duk heboh dia boleh. Nah. 3 orang, 2 perempuan, seorang lelaki yang telah di Islam. Bapak dia duduk dalam penjara no. Mak dia Cina kan. Bapak dia India. India Muslim kan. Kita duk kelabut-kabut apa? Salah kita lah. Salah ni ahli parlimen Malaysia ni. Apa Syekh? Meduk ni? Ingat tak setuju dengan aku. Ni nak cakap buat undang-undang dunia pula. Ni lawyer ni. Tuan-tuan. Gejala murtad yang melanda negara kita adalah kerana ada satu artikel peruntukan dalam Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan, perkara 12/4 yang menyebut agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya. Bahaya ni. Saya nak kena cek. Kalau siapa-siapa ambil cek kat saya, kena bagi maklumat. Saya nak tahu berapa ramai ahli parlimen di Malaysia yang beragama Islam. Kalau lah kata ada 150 orang, contoh, saya faham sikit banyak ni tentang perlembagaan. 12/4 boleh diundi yang kat tangan majoriti, buang terus daripada Perlembagaan Persekutuan. Nak memindah Perlembagaan Persekutuan, saya dipaham kena mendapat sokongan 2/3 majoriti. Tak kira lah majoriti Canai ke roti Mengali ke. Faham Muslimat? Ustaz ni undang-undang bukti ni. Banyak bercerai kan? Perlembagaan Persekutuan semua kat ni. Jangan duk beli Quran ni ha. Orang tak boleh kencing kita. Saya banyak dah isu dengan polis-polis ni. Dan bila saya cabar dengan Perlembagaan Persekutuan, lepas balik awal. Tak ada gempak aku lah, aku roti. Sebab saya ada tuan penasihat 25% dalam bidang undang-undang Malaysia, the Federal Constitution. Dia pun dah bersara. Hakim Mahkamah Tinggi, saya banyak rujuk kat dia. Mereka bidang mereka, kita tak reti. Kena tanya yang orang yang reti kan. Tidak Muslimat. Ada tak Islam ajar, bila kita tak tahu sesuatu perkara, tanyalah orang yang tahu. Betul tak? Betul tak? Bagi dari Quran Muslimat. Jangan duk sembang kari. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Surah apa? Aku tak ingat, mencari sendiri. Kalau tak salah surah An-Nahli surah ke-16 ayat 43. Ada Quran. Bang, belum ni Quran lah. Quran. Tengok abang lali tu bagi rejak lagi. Masih. Itu bukan satu tempat entah. Bukan ada satu surau. Nampak sama tapi tak serupa. Nampak sama tapi tak serupa. Hak kita tak ingat, kita rujuk kan. Nak malu apa? Dah tak? Ayat ingat surah tu, jangan baca pasal 16:43 lah. 16 tu surah An-Nahli ayat 43. Selalunya kalau komputer saya habaq tu insya-Allah betul. Betul tuan-tuan. 43. Tuan-tuan ada komputer saya habaq. Qarin, tak qarin, malaikat lah. Takkanlah syaitan nak bang saya Quran. Dia tak suka Quran. Dia habaq kau tu 16:43. Hari tu dia habaq betul, saya ketegak, tak mau rojok. Saya balik rumah tengok betul tu. Bukan sekali, puluh-puluh kali dah. Nak dah ilmu macam mana kita boleh kau dengan malaikat. Bayar orang RM1,000 boleh. Hampa semua nak free tu bila aku nak kaya. Itu cerita dia tuan-tuan.
Nah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu kerosakan. Kemudian mereka memutuskan hubungan silaturahim. Macam mana? Pemimpin haprak ni duk cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana, kan? Bagi benci orang-orang yang memperjuangkan Islam. Nampak ada? Quran sebut tu. Maka ketika itu berlakulah perpecahan. Saya yang paling geram. Dia duk kata sedap sangat. Tak maaf tu. Yang ni markah PAS kan? Markah kan surah. 2 dalam 1. Cantik. Pasal PAS, aku orang PAS kena sebut sikit. Siapa-siapa kawan dengan PAS semua berpecah. Hampa tengok Quran weh, duk sembang kari lah. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 137. Ingat tuan-tuan apa? Perpecahan berpunca kerana satu golongan ikut Quran hadis, satu golongan tak mau ikut. Nak tengok Tok Lebay ni boleh memerintah ke tidak, bagi peluang. Tu macam tadi, kalau ada 150 orang ahli parlimen beragama Islam dalam parlimen kita ketika ini, suruh mereka semua buat satu usul. Tidak, nak buang terus. Nah, perkara 12/4 tidak membenarkan khususnya orang Islam tukar agama. Bahaya tu. Bawah pada 18 tak apa, dia ikut agama ibu bapa dia. Above 18 and above. Itu yang Lina Joy, Hartini Kamarudin, Aisyah Bukhari. Ingat? Tuan-tuan, angkara siapa? Angkara orang yang pilih pemimpin. Apa tanggungjawab? Aku tak pernah pangkah UMNO Barisan Nasional. Tak maaf, sebut dia sikit. Kan? Ada UMNO sini, jangan marah. Saya? Bila ada lah. Alhamdulillah. Okey, Pak Haji ni gentleman pergi mengaku dia UMNO pula tu. Kalau orang dia mampu tak mengaku. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad tadaw. Baik nak baca Al-Quran tak ingat. Kira Pak Haji sejarah saya duk ceramah 30 tahun. Pak Haji orang pertama mengaku UMNO. Kira hebat. Wa in tawalla fa innama hum fi shiqaq. Tosah duk salah Tok Lebay lah. Perpecahan ni dalam ayat ni. Maka sekiranya mereka beriman sebagaimana kamu beriman, mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Dan sekiranya mereka berpaling, tak mau ikut, Tok Lebay kata ni benda haram, hampa tak mau mengharamkan, maka sesungguhnya hanya saja mereka dengan kamu senantiasa dalam perpecahan perbalahan. Itulah. Mak tu kita duk ajak lah ni, PAS duk ajak. Tak maaf Pak Haji melawak ni nak. Oh biasa kira Pak Haji ni gentleman semua. Kan ada lagi UMNO, cuma angkat tangan. Saya bukan nak ajak pada PAS Islam. Saya main ajak pada Islam. Jangan duk bertegak sangat dalam surah ayat 7. Saya baca dulu. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhib. Apa dia? Okay? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Surah ke-61. Komputer saya bang 617 dia dah. Surah Saf. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan Allah sedangkan mereka diajak, diseru kepada Islam. Jangan jadi zalim tuan-tuan. Kita ajak pada Islam. Kita bukan nak ajak untuk perpecahan tu Haji. Orang Melayu Islam ni kena bersatu dah sampai masa high time. Sampai masa dah tak boleh dah. Cina Kapiak Harbi ni tuan-tuan, aku tak percaya sampai bila-bila. Dulu mula percaya je lah, sebab dia kata dia nak mencontohi Umar Abdul Aziz. Tiba-tiba bila dah dia ada kuasa, dia jadi limpelang rupanya. Ayat apa tak? Lupa
Wa man azlam man iftara kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam. Siapa ingat? Tak ingat sah ha? Macam mana tak ada? Ada. Itulah dengar macam sah no. Wa man azlam man iftara. Wah, komputer saya tak bak ni tu susah lah. Tapi tak apa, tak lagi kita cari tu ayat dia lah. Jangan kita jadi orang zalim. Kita mengajak untuk Islam lah. Lupa ke UMNO ke, bersatu ke PAH, kita duduk bawah panji Islam. Setuju Pak Haji? Pak Haji, siapa terjun katakan? Sah Pakatan Harapan. Siapa lah orang Melayu masih nak ulang sepotong Quran dalam suratul Anfal surah ke-8 ayat 73. Tuan, kalau kita terus menerus hidup bercakaran sesama sendiri, akhirnya tuan-tuan kita akan berhadapan dengan satu fitnah, malapetaka dan kerosakan yang besar. Jangan duk berterak sangat. Tuhan cerita, cukuplah. Kita dah ditipu sekali oleh Umar Abdul Aziz. Also known as Lim Pelak nama dia. Nah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tu ayat dah bang. Surah 8 Al-Anfal ayat 73. Dan orang-orang kafir kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung pada sebahagian yang lain. Sekiranya kamu orang Islam tidak saling lindung melindungi, tolong menolong, kamu akan berhadapan dengan fitnah dan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Tuan-tuan rela ke, reda ke nak tengok anak cucu kita diperkotak-katik oleh orang kafir? Kan? Tanah pun tanah Melayu nak bagi kat mereka, aku mampu aku tak bagi kan? Sebab tu saya kebelakangan ni khutbah saya sebut cara tak kira PN nak marah ke UMNO nak marah, aku ajak pada Islam. Dia bang nampak penunjuk UMNO apa ni pun ada. Alhamdulillah. Tu cerita. Ingat tuan-tuan, kapiak ni dah. Tuan-tuan tengok banyak isu dalam Malaysia dengan negara kita tak? Musang King, MCA sediakan lawyer, DAP bagi lawyer. Nampak? Pasal puak dia. Ni ayatnya ni muslimat. Jangan ketegak sangat. Ada ayat tu Syekh. Tak saya tengok ada. Handuk tengok cari ayat kan, tengok baca WhatsApp kan. Bateri habis. Telefon cak ayam. Kita Allah anjur macam mana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah surah kelima di pertengahan ayat yang kedua. Dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Jangan kamu tolong dalam perkara-perkara permusuhan. Dalam perkara dosa dan permusuhan. Ingat, mari kita kembali kepada Islam. Tuan-tuan, bulan ni bulan Rejab. Bulan Rejab ni orang sambut apa? Bubuk sorang. Itu Muharram. Itu bid'ah tuan-tuan. Bulan Muharram ni baru buat bubuk sorang. Pelik orang Melayu ni. Aku teringin makan dan tunggu Muharram lambat lagi. Ada juga kau dia bini kacau bubuk sorang. Laki tak mau makan, laki pula Wahabi kan. Dia kata ni telefon main kat saya tu, syok. Saya susah payah ustaz, kacau bubuk sorang. Laki saya tak mau makan. Dia kata ni bid'ah. Saya kata tak apa kak, hantar main kat aku makan. Wahabi ni dia pelik-pelik semula. Aku heran cerita tu. Bubuk sorang apa jadi isu pelik semua. Memang terkedarah sudah lah. Bukan nak usah akidah ke. Wahabi ni gila babi lah kan. Mangkip tak ada orang ni. Wahabi juga apa. Jangan marah melawak ya kan. Tu nak berambok dah lah tu. Apa yang ada gelak kena kapal itu baru ada akal.
Dia bila berumur ni tuan macam tu lah. Saya ni kebelakangan ni tak malu nak abang. Daya ingatan dah berkurangan. Tapi bukan Quran hadis lah. Tentulah hamil hadis. Ayat lain banyak lah. Masuk pintu lain, keluar pintu lain, dia cari kasut. Tak jumpa lah. Tak talin cari talin. Kadang-kadang cari cermin mata Pak Haji. Mata. Duk ada tani. Ada tani tak pergi. Duk ada di mata tu. Duk cari rata. Marah satu rumah. Dia pun kelang kabut. Saya cengek. Hak duk makan tinggal habis pergi cari. Cari tak cermin mata apa hang? Duk ada batang hidung tu oi. Oh, Allah. Walah dah. Allah sebut wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun, surah Yasin surah ke-36 ayat 68. Bila Allah panjangkan umur kita tuan-tuan, banyak dah kekurangan kita. Saya taklah panjang lagi kan. Tak ingat tahun bila lah 64 ke 74 orang tu lah. 54 cik oi, 68 dah ni. Tapi uban tak ada, steady kan. Pak Haji masa muda ke saya? Berapa umur? Bukan muda lagi. Patutlah bawa tongkat. Tapi saya pasal insya-Allah lah, kalau Allah makbul panjang umur tuan-tuan. Allah yarham Dr. Harundin doa kat saya sampai umur 100. Saya pergi jumpa dia selepas saya kuliah maghrib. Almarhum ceramah depan Isyak. Masuknya saya salam dia peluk saya. Muda lagi ustaz. Muda apa ustaz? 60 tak sampai 100 lagi. Aku rasa boleh pergi sungguh dah. Tu doa tu tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni kena, saya malas lah nak cerita banyak. Bila saya buat program pergi jumpa ulama-ulama, depa doa sunatnya kat saya. Tapi kita tak perasan. Banyak dah ulama. Tapi tadi dia cakap benda tu hang ni berlaku kat saya. Tapi tak boleh cerita nanti Wahbi kata riak lah kan. Cerita dia. Saya cukup yakin. Mudah-mudahan Allah merahmati Tuan Guru Dr. Harundin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kembali surah Muhammad ayat 22 tadi. Tafsir H. Zainuddin Hamidi, di antara beliau sebut mereka-mereka yang menjadi penguasa, pemimpin yang tidak berpedomankan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bila mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan tuan-tuan? Mereka akan mengambil kesempatan Tuan Haji membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Akhirnya negara musnah dah. Musnah dah. Kita dapat apa? Hak dosa orang dapat apa? Tabak main. Bagilah sekali Islam memerintah tuan-tuan. Ni bulan Rejab tadi. Saya nak baca hadis ni, saya terlupa lah. Nak baca hadis Muslim. Tuan-tuan. Hadis ke-134. Nabi SAW bersabda bila dia sampai ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa, thumma dakhaltu masjidah fasallaitu fihi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban faqtartul laban faqala Jibril alaihi salam ikhtartal fitrah. Banyak elok. Setelah aku sampai ke Masjid Al-Aqsa, aku masuk ke dalam masjid, aku sembahyang 2 rakaat. Aku keluar semula daripada masjid, Jibril datang sekali lagi kepada aku dengan membawa 2 bekasan mangkuk. Satu bekas berisi dengan arak, satu lagi susu. Lalu aku pilih susu. Jibril berkata padaku, pilihan tuan hamba tepat sekali. Tuan hamba memilih fitrah. Fitrah tu Islam tuan-tuan. Berdasarkan hadis mulia ni, ada ulama yang menyatakan inilah di antara tanggungjawab pendakwah. Pendakwah mengajak umat manusia kembali kepada Islam. Agama fitrah. Saya ajak tu. Saya tak sebut masuk pas, tak masuk pun sudah. Kami pun tak kelapak nak masuk UMNO. Macam itulah cerita kan. Mari kita duduk bawah panji Islam. Selamatkan Islam, selamatkan negara kita, selamatkan bangsa kita. Dan jangan kita menzalimi bangsa-bangsa selain pada Melayu. Tak boleh. Nabi larang, Allah pun larang tuan-tuan, tak boleh buat zalim. Faham?
Tapi kita terus berpecahan. Itu duk salah Tok Lebay. Aku nenek angin. Cuba hampa boleh bayang kalau aku duduk di parlimen, lepas cakap tu mampu lah pokok ni. Kau rebah dengan orang, weh, hampa bengong, hampa tak tengok. Duk salah kami. 18 orang Tok Lebay nak boleh buat apa? Bagi ada 150 Tok Lebay tu. Kalau ketika tu Pak Haji, PAS tak melaksanakan hudud, tak mengharamkan apa ni haram, saya akan keluar daripada PAS. Bukan nak tubuh parti baru. Saya nak ikut hadis Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawadi. Saya tetap memperjuangkan Islam walaupun seorang-seorang diri. Kita mati mulia abang memperjuangkan Islam. Kalau duduk menengung di rumah, bangga sonok rumah besar, kereta besar, bini pun besar. Berjuang pun tidak, duduk cakap pandai, mai dengar hadis Muslim. Dalam kitab Bulughul Maram, cetakan Rumi, muka surat 727, hadis riwayat Imam Muslim. Man mata walam yaghdu walam yuhaddi nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa-siapa yang mati tak pernah memperjuangkan Islam dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan Islam, mati dengan membawa balik benih munafik. Yang tu pun Nabi kata jadi munafik, pasal tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam, mati munafik. Pak Haji, kalau lawan Islam mati apa? Bang, awak tak boleh jawab. Buah bila apa pun, bukan orang tangkap kita. Lawan Islam, tolak Quran, tolak hadis, kena tengok surah At-Taubah ayat 63, kekal dalam neraka. Tengok An-Nisa ayat 115. Tu tuan-tuan, inilah kehancuran umat. Apabila yang menjadi pemimpin tidak berpandukan pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masa yang sama, mereka mengambil kesempatan membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Tu refit tu yang kita nak masuk kan, lebuh raya kan, cek nak beranak apa tak? Smart tank duk ada dah, aku sampai tiap-tiap kereta aku beli satu smart tank. Nak suruh tukar tu guna nak angin. Smart tank 140 beli. Peringkat awal ni mahal 200. Tiap-tiap kereta ada orang satu. Dah dia suruh pakai refit pula. Aduh. Cek dengar orang cakap, kroni. Tu je lah bang. Rakyat macam Hadi hidup dalam keadaan sengsara. Kan? Heboh baru ni, telur tak ada. Ada sini. Nampak ada telur tak? Oyuh dalam Indonesia telur tak ada. Kan? Tengok orang kapiak, dia sembunyi telur, bunyi beras, bunyi gula. Ekonomi dia pegang. Dia sembunyi tu pun kita ada jam dah. Nak bagi dia pegang negara. Tidak kuliah tak dibenarkan sama sekali. Maka tu jihad nak bagi minyak elok. Sebab jihad ni nak bagi gambar lah, kerja amalan paling mulia mengatasi segala-gala tersebut sembang. Hampa rajin sembahyang 5 waktu di masjid ke, rajin baca Quran, tak sama dengan jihad. Kenapa jihad? Sebab tu Nabi kata kalau tak ada niat nak memperjuangkan Islam, mati munafik. Betul ke Ustaz? Jihad lebih utama? Ya, mana ada Quran? At-Taubah surah ke-9 ayat 19. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tuan-tuan tahu tak turun ayat ni apa? Pasal ada 3 orang sahabat, 2 ni mendabik dada. Kami, keluarga kami yang duk supply ayat Zam-Zam kepada jemaah haji. Kami pula keluarga kami yang mengurus Masjidil Haram. Kunci Kaabah ada kat kami. Keluarga kami turun temurun. Saidina Ali duduk dekat mereka. Aku orang pertama yang sembahyang dan aku berjihad di jalan Allah. Turun ayat tu, Allah mengesahkan kenyataan Saidina Ali yang paling tepat. Berjihad benda mulia. Nak masuk syurga syarat dia abang jihad tau. Bukan duk binti tasbih. Saya pun tak puas juga duk main nak ajak bagi amalan. Jihad tak ajak langsung.
Sebulan, setiap bulan mai ada satu amalan. Kena 10 tahun, 120 amalan. Jangan tanya anak murid, tanya ustaz tu. Ustaz amal tak benda-benda ni? Confirm dah. Bukan kata mana-mana ustaz ni semua ustaz di Timbuktu memang. Ceritalah sama pasal pemerintahan, kezaliman, kerakusan pemimpin. Tak ada ke hadis kata pandai sangat mengaji sampai Mesir, sampai Jordan. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim daripada kitab Riyadhus Shalihin. Sesiapa yang menggunakan harta milik rakyat secara yang tidak benar, maka pada hari kiamat tempat tinggal mereka ialah neraka. Awak tak baca hadis ni? Tambah duk tipu pula, duk kencing rakyat pula. Projek 10 juta, pibat makap jadi 15 juta. Tu yang hancur negara tu. Dia ambil kesempatan. Dia tak tuan-tuan? Allah sengat. Takbir! 3 orang lepas halin semua ambil. 3 orang silat surau dah aku main tadi. Takbir! Bawa putih Perikatan Nasional. Aku seorang Kak, saya nak bagi saya khutbah, saya buat lawak kau aku terlupa. Makmum pekat gelak hilang pahala daripada nasi ampar dah dengar khutbah aku. Yang seronok kadang-kadang saya macam berkomunikasi dengan orang kan. Betul tak Pak Haji? Dia jawab betul. Lah apa? Sampai jawab apa? Kan orang abad tak boleh cakap. Kan? Saya khutbah saya tiap-tiap jemaat bab politik tak pilih pemimpin. Tajuk ni banyak tajuk. Di antara tajuk yang memang Power Rangers ialah balasan Allah kerana salah pilih pemimpin. Siap dalil Quran, dalil hadis. Bagi reti sikit ni, PRU 15 tahun ni Pak Ji. Kan? Bagilah Islam menang. Nak tengok Tok Lebay nak boleh buat ke tak? 18 orang duk lawan dengan beratus orang, mana nak menang? Ini undi Pak. Kan? Tok Lebay kata kita haramkan arak dan judi. Kan? Tok Lebay. Mai kita undi 18 tu lah. Hak 100 lebih. Itu macam mana? Hampa tak salahnya. Tapi di Kelantan judi tak ada. Terengganu judi tak ada. Kedah dah mula dah. Bagilah tengok pegang federal pula. Setuju bang? Kalau tak anggut tu lain lalu. Itu faktor yang pertama kehancuran umat. Faktor pemimpin hidup bermewah-mewah dengan harta milik negara. Abang setuju bang? Setuju kan? Yang kedua, kembali selepas ini. Jangan duk pilih pula yang tu. Nak minum ayak dah dulu. Dah lah sakit kepala ni lah. Saya jarang sakit kepala, tapi itulah kan 3-4 bulan sekali ada lah, sekali-sekali lah. Tak tahu siapa. Cuaca panas. Saya nak promosi sikit tuan-tuan. Taufik Mutmainnah sedang membina sebuah kompleks. Nilai 2.5 juta. Dah harga besi naik tuan-tuan. Dah 60% siap. Gambar pada saya boleh tunjuk. Ada surau, ada pejabat atas bawah, ada kelas pengajian 12 kelas. Kami ada sebidang tanah yang diwakafkan. Jadi apa yang saya nak sebut, kita buat sistem wakaf. Tapi dengar elok saya cuba nak lontarkan idea ini. Kalau ada ustaz-ustaz dalam ni boleh bincang lazimnya tuan-tuan, wakaf ni mana-mana pun, pondok ke sekolah ke, kita buat dalam bentuk satu kaki persegi RM1 atau RM50. Tidak? Ataupun kita jual lot, betul tak Kak? Jual lot, satu lot RM1. Itu kaedah pertama. Bila saya duk buat kajian, saya pilih kaedah yang kedua. Matlamat sama. Contoh, ni bangunan. Saya nak cari 1 juta. Pondok ni pun buat bangunan yang sama. Dia pun nak cari 1 juta. Dia buat satu kaki persegi RM1. Saya ni tak ada kaki persegi, tak ada lot.
Saudara Hadi nak pergi RM1 pun boleh. Pak Haji nak pergi RM10 pun boleh. Bila genap 1 juta, kita tutup. Kita tak kutip dah untuk wakaf, kerana ini telah diwakafkan oleh orang Islam. Bila saya cek tengok tuan-tuan, kaedah yang saya perkenalkan ini lebih membuka ruang kepada orang Islam untuk berwakaf. Kalau satu kaki persegi RM100 malam ni, abang ada RM10 tu. Sebab ni pengalaman saya di satu tempat, batu belah, batu bertangkuk di Kelang. Dia memang ustaz, saya nak masuk kereta, nak wakaf sikit. Itu yang cetusan idea. Tuan-tuan tahu dia bagi apa? RM1. RM1 tak apa lagi. Duit 2 kupang, 5 ketui. Saya tak sebut pun pasal wakaf kan. Saya kata lah, kalau satu kaki persegi 100 memang dia tak mampu. Pasal apa kita tak buka peluang? Sedangkan dalam Quran ada surah An-Nun, surah ke-24 ayat 15. Jadi kaedah saya macam tu, matlamat sama. Dia ni 1000 kaki persegi dapat juta, dia pun tutup. Kita pun dapat juta, tutup. Tapi kita ada accountant kat di sekolah saya. Dia boleh menyelia berapa dah masuk wakaf. Cuma yang kedua, saya tidak buka wakaf bangunan yang sedang dibina. Ini lagi satu yang orang tak apa faham. Bukan kata saya alim, tak lah kan. Saya pun bincang dengan ahli majlis fatwa negeri Perak, orang alim. Dia kata sungguh tak, no? Dia pun tak terfikir macam tu. Kita buka tuan-tuan, wakaf bangunan yang kami telah bina yang sudah diguna pakai. Contoh, ni duk tengah buat bangunan ni kan, tak siap ni, abang bagi 100,000. Abang hanya dapat pahala bagi 100,000 mula, tapi jariah tak berjalan, tak siap lagi. Faham tak? Kalau ambil bangunan ni, dah kami bina 6 tahun, orang pakai pagi petang siang malam, semayang tahajud, baca Quran, bagi RM100 terus berjalan. Lagi benda dia diguna pakai. Kalau tak nampak, dia nak buat contoh, bawa main sejadah bagi kat surau, tok siap simpan dalam store, dapat pahala lah. Tambah zaman lah, orang semua pakai kapet ni lah. Cuma esok pasal COVID ni pasal tu pakai dok bawa jadah sendiri. Boleh faham tak ni? Kita wakaf Quran, dia pun disimpan dalam almari, siapa pun tak baca, dapat sekali tu lah pahala, tapi tak ada jariah. Boleh faham? Faham tak? Faham sekali lagi, tabung saya ada di luar. Ampun jangan ada buat tak faham lah, aku nak cari banyak ni, 1.5 juta. Dia kasihat dalam tahun ni bulan 8. Saya pun jumpa kontraktor, jangan laju sangat. Kami ni ada penyakit sikit, kurang vitamin apa Ustaz? RM. Bagi peluang Ustaz, saya nak pergi cari tak mana? Dia kata, boleh tempat ni. Tadi dapat banyak orang, Ustaz Syamil Alhamdulillah, dekat mati. Muslimat ni cukup minat, tapi macam tu kaedah wakaf. Saya perkenalkan, saya pun rojok tentang bukan pandai-pandai. Kalau logik akal, kaedah yang saya perkenalkan ni membuka peluang. Tak? RM1 boleh, RM5 boleh, cukup sejuta nanti kita ada accountant. Bangunan kami nilai 3 juta, kita buka wakaf untuk 1.5 juta. Sebab sebelum ni ada dah wakaf, maknanya saya pun tak tahu. Dia duk masuk sendiri, dia type dalam tu lah, buat online kan. Purpose wakaf, beneficiary Tafi Mutmainah. Accountant kata nilai bangunan kami 3 juta, nambah bangunan. Niat ke-7 buat ni, tak usah duk niat itu. Niat bangunan yang sedia ada. Aku wakaf bangunan sedia ada Tafi Mutmainah. Terus dapat. Pagi esok budak bangun tahajud, baca Quran. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan, no? Alhamdulillah. Malam ni bukan nak harap dapat banyak kan. Dapat RM500,000 pun jadilah, insya-Allah. Bila nak siap RM500,000. Atau yang kedua ada barang-barang biasa tu lah. Baik, kita sambung tuan-tuan. Faktor yang kedua tadi kita mula 8.10, saya nak berhenti sakit kepala. Bukanlah sakit, tapi masa tak pun nak selesa. Esok saya ada kuliah subuh di Mati, setengah jam dia berkata. Kemudian ada kuliah duha lagi di Mati, 2 hari itu.
Tadi saya buat kuliah duha baru bahagian pertama. Modal banyak. Siapa duk kata kat orang. Kan? So, insyaAllah. Yang kedua, musibah malapetaka yang menimpa umat manusia. Kesalahan yang kedua, apabila kemungkaran berleluasa. Betul tuan-tuan. Mari kita bahas sikit. Siapa yang menjadi penyebab kemungkaran berleluasa di dalam sebuah negeri atau negara? Siapa nak cuba jawab, Muslimat? Punca siapa? Ya? Pak Haji ni clear tu. Kalau Pak Haji hendak RM100, bagi dari Quran. Suratul Waqiah, pemimpin. Ayat 45-46 kau, oi, ustaz ni bukan sembang kari, dia bagi dalil Quran, dia bagi dalil hadis. Dia banyak, tengoklah tafsir. Innahum kanu qabla dhalika mutsrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hintil 'azim. Tu Tuhan sebut. Sesungguhnya mereka ini, yakni sebelum ini, sewaktu hidup di dunia, mereka hidup bersenang lenang, bermewah-mewah, daripada kuasa. Ada ramai pengikut, saudara hadir. Dan mereka ini terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Ada kuasa. Hak haram tukar jadi halal. Nampak tak? Buka pusat-pusat maksiat. Betul tak kak? Kak? Tak jawab ni. Hampa ni main planet daripada mana? Sebab tu kena cakap politik. Punca pemimpin. Tapi pemimpin pun dia nak abang bagilah. Kalau kita tak undi dia, dia tak jadi pemimpin. Jadi orang yang undi dia kena tak? Ada dari Quran tak? Tanda dari Quran apa tak boleh jawab? Macam ikut ada no? Al-Isra surah 17 ayat 71 muka surat 697 tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama dengan imamnya. Bukan tadi ini. Ini imam sembahyang. Imam dalam ayat ni muka surat 697 cetakan bumi pimpinan Ar-Rahman keluaran jabatan Perdana Menteri. Imam bermaksud pemimpin. Siapa yang kita pilih sebagai pemimpin? Ikutlah dia esok. Kalau pilih Fir'aun, ikut Fir'aun tak? Ramai ada orang ikut Fir'aun? Ramai no? Ila Fir'aun wa malaihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'auna birashid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi la'nah wa yawmal qiyamah bi'sal rifdul marfur. Itulah dalil oi. Kalau kita silap pilih pemimpin macam Fir'aun, ayat saya baca Hud surah ke-11 ayat 97 99, isu ikut Fir'aun masuk neraka. Ayat tadi kata ikut imam, pemimpin. Jangan nak lepas tangan lah. Kami pilih je, hak buat dia. Pasal hang pilih dah buruk mai airway. Cuma hang tak pilih. Bodoh ambil tak mana. Tengok orang Kedah pilih PAS jadi kerajaan 15 kerusi. Depa ugut nak keluar. Kalau keluar pun tak lebah lagi. Buat tak cerdik, tak reti kira. Matematik tak lulus. Lah 23-13. Perikatan Nasional di Kedah termasuk UMNO 2 kerusi, ada 23 kerusi. Kalau 2 tu keluar, 21 masih lagi jadi kerajaan. Hampa tak lulus matematik. Tambah pula Menteri Besar kami X sikit. Bukan X sikit, X banyak. Aku cukup syok ya. Aku sokong 100%. Kan? Negeri yang paling stabil dalam Malaysia ialah Kedah, Kemas. Tuan-tuan, FDI, foreign direct investment 50 bilion masuk. Tak saya makan Kemas apa? Kan? Dulu apa ada dengar dulu. Sebuah syarikat 40 bilion bagi. Ni ada pula satu di 10 bilion. Orang nak melabur pun dia tengok lah pemimpin yang boleh percaya ke tak. Kadang-kadang tuan-tuan berlaku lah di Timbuktu bukan di Malaysia. Orang cerita
Tak ada nak projek lagi. How much is my commission? Tanya dah. Tu dia. Tak mula lagi gaji. Tanya dah berapa persen komisen dia. Aku boleh bagi 20% lah. Kalau nak lebih pada 20%, pergi minta kat Sidik Sigaraga. Itu siapa nak melabur? Pemimpin corrupted semua. Daripada kuasa, ada pengaruh, ada wang ringgit yang haram kau tukar jadi halal, memperbanyakkan kasino, memperbanyakkan karaoke, memberi lesen-lesen yang lara semua, kemungkaran berleluasa. Kalau kita tak cegah, tegah tuan-tuan, saya nak sudahi dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 78-79. kena cegah, kena tegah tuan-tuan. Yu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kalau kita mengambil sikap mendiapilah kan, depa bagi lesen, depa tanggungjawab. Ayat ni habaq Bani Israel dilaknat, makna laknat ditimpa musibah demi musibah yang tidak putus-putus kesalahan mereka kerana tidak mencegah kemungkaran. Kita sudahi dengan hadis, kalau tidak tak lengkap. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama kena cegah kemungkaran, atau yakinlah Allah akan menimpakan ke atas kamu musibah, kemudian kamu semua berhimpun ramai-ramai memohon kepada Allah, ya Allah hindarilah kami pada musibah Covid ni ya Allah. 2 tahun lah tak habis-habis lagi, bukan kuih korang, kuih naik pula dah. Aku heran lah Covid ni, main bulan puasa dekat-dekat dia mula naik balik. Taipuzam dia tak kacau pun. Christmas Konghi Pak Cai dia tak kacau. Mai kat Ramadan dia mula dah kan. Kamu bermohon kepada Allah, Nabi kata ketika itu Allah tidak memperkenankan lagi permintaan kamu. Kenapa? Kamu takut dayuh nak melarang kemungkaran. Siapa buat kemungkaran wajib ditegah, apatah lagi pemimpin. Dia ada kuasa. Tukar pemimpin tu, ganti dengan pemimpin yang benar-benar nak melaksanakan tuntutan agama. Takat itulah tuan-tuan. Terima kasih. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama.